Satu hari pemerintah kata apa? Engkau keluar dengan fatwa macam ni. Kalau engkau tak keluar, engkau kena penjara. Engkau kena fitnah. Gaji engkau ditarik, ducukkan jawatan. Tu cabaran besar. Yang takut tu ikut fatwa, ikut kerajaan dia panggil. Fatwa ikut politik. Bila nanti ahli politik kerajaan lain pula naik, dia ikut kerajaan tu pula. Dia main-main agama. Main-main agama. Itu memang ada wujud akhir zaman. Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Kita pergi kerja contoh. Kedai frozen kita kerja. Bila orang mai beli kedai frozen kita, tokek kata kita. Hak ni lagi import ni lagi tempatan. Hak ni import ada grade dia. A, B, C, saya tak tahu lah grade dia sangat. Nombor 1, nombor 2 apa semua. Lepas tu kata bos dia, bila orang beli grade 1, hang letak, hang bagi kat depa yang grade 2. No, senang amat. Betul ya? Betul ya? Senang amat macam tu. Maksudnya depa beli mahal tapi depa dapat murah. Depa habis dapat grade ni tu. No, senang. Kita kedai frozen. Okey, di sini kita cinta Allah dan Rasulnya lebih daripada duit kita ada, duit ringgit kita, gaji kita ada, pekerjaan kita ada. Kalau kita cinta Allah dan Rasulnya, kita tak kena musibah, balak tak kena. Kita kata kat tokek kita, ini penipuan, saya tak boleh buat macam ni. Tak apalah, saya cari kerja lain lah. Kalau bos tak mau, bos nak paksa juga. Orang macam ni selamat. Kenapa? Dia lebih utamakan hukum Allah, hukum Rasulullah, hukum dia diajak oleh Rasulullah SAW. Allah dan Rasulnya lebih dia cari ridha Allah dan Rasulnya daripada ridha, suka tokek dia. Ni cari suka tokek sampai buat benda yang haram. Dia harap tokek bagi gaji dan dia tak kehilangan pekerjaan. Tapi hilang Tuhan macam mana? Hilang Rasulullah macam mana? Hilang nanti keselamatan di akhirat macam mana? Hilang tokek, banyak lagi tokek, takut apanya? Kerjalah tempat lain. Sebab dia ni suruh kita keluar daripada ajaran Allah dan Rasul. Bahaya tu. Tak akan murah rezeki orang yang buat penipuan dalam perniagaannya. Tak akan murah rezeki. Kenapa? Yang bagi rezeki itu Allah. Lepas tu kamu langgar perintah Allah. Allah suruh kita buat baik sama kita. Jangan tipu sama kita. Wailul lil mutaffifin. Celakalah Allah kata orang yang mengurangkan timbangan. Orang kata aku beli sekilo, dia buah tak sampai sekilo. Celaka kata Allah ni. Akan azab dia, na'udzubillah min dzalik. Jadi Allah SWT, kalau kita cinta Allah dan Rasulnya, kita akan utamakan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi mana-mana orang yang dia perintah kita buat kebaikan, seperti yang Allah dan Rasulnya galakkan, yang suka, kita akan ikut. Selagi mak ayah kita ajak kita yang baik, kita akan sayangi mereka, ikuti mereka. Bila mak ayah kita larang dan suruh buat benda tak elok, kita sayangi juga mereka, tapi kita tak ikut. Dan kita sayangi kerana apa? Contoh macam ni. Ada orang kata apa? Aku sayang kat mak aku. Mak aku kata kerja. Bos aku tak bagi pakai tudung contoh. Tapi mak aku suruh kerja kak. Dia kata jangan janji ada kerja. Jangan dia orang miskin mak dia kata. Usaha kerja. Aku ni sayang mak aku. Tapi bila mak aku suruh aku kerja dekat tokek yang suruh aku buka tudung, aku takkan benci mak aku, kita tak sayang dia. Yang aku benci tu dia perbuatan dia tu, perbuatan dia, sifat dia tu. Tapi diri dia aku tak benci, aku tak sayang sebagai mak aku. Dan sayangnya aku pada mak aku tak ikut dia, bukan ikut dia. Kerana kalau aku ikut dia, dia akan berdosa, nanti dia akan tanggung azab di akhirat. Kenapa? Dia ajak kita buat jahat. Sebab Nabi kata, siapa yang tunjuk orang buat jahat, dia ajak orang buat jahat, orang tu buat, maka dia akan dapat dosa orang buat jahat tu. 1000 orang kita ajak buat jahat, 1000 dosa dapat kita. Walaupun kita tak buat pun, ajak kan? Ajak tu bahaya. Kalau kita ajak dan tunjuk benda baik, orang amal. 1000 orang amal, 1000 baik kita dapat kita, walaupun kita tak amal. Tetapi kalau tak amal semua, ada ancaman jugalah. Paling kurang amal sekali 2 ataupun mulazamah. Ada waktu amal. Yang terbaik lah kita abang kawan kita amal. Paling baik kan tu. Allah senang amat. Okey ya. Jadi Allah senang amat. Kita tak ikut cakap mak ayah, itu sayang mak ayah sebenarnya. Bila dia suruh kita buat benda jahat. Dia suruh kita dia buat benda yang langgar syariat. Apa semua. Kita tolak. Kalau kita sayang, takut dia kena azab nanti. Tanggung dosa kita. Alhamdulillah hendak. Sebab itu sahabat Nabi ni dia tak ikut. Sayang mak dia. Dia tak mahu mak dia ni penyebab dia kafir pula. Berat mak dia akan tanggung nanti. Dah kamu kafir, kamu nak suruh orang kafir pula. Lagi beratlah. Azab dia tanggung. Hakikat cinta. Cinta Allah dan Rasul lebih pada segala, kita akan selamat. Tak akan kena balak dalam hidup kita. Kita semayang tak semayang ni, kerja-kerja kan. Tak mengaji, ada balik ilmu tak? Nak pergi kerja kan. Siang malam kira perut. Nak beli tanah, nak beli rumah. Dah habis kereta, nak beli kereta lagi besar.
Lepas mayang dak dikit dak majlis ilmu dah tak ada, nampak nak kerja. Allah senang. Mesti kena musibah. Bila tak cinta Allah dan Rasulnya. Musibah apa? Makin kerja makin susah. Makin kerja makin pening, makin kerja makin banyak masalah. Makin banyak duit makin banyak masalah mai. Dia beli, hak dia usaha tu dia beli, tak ada barakah lagi masalah. Dia ingat beli rumah, beli tanah, bagus, tengok lagi dia pening. Dia ingat gaji tinggi, gaji besar banyak, lagi pening. Tapi kalau cinta Allah dan Rasulnya tak kena musibah. Kamu kerja makin banyak, makin dapat rezeki yang barakah. Makin kenapa? Kerjanya ada tawaduknya, ikut sunnah nabinya, jujurnya, tak tipu orangnya, ikhlasnya, sedekahnya pada orang. Dia akan berjaya, dia akan selamat. Allah selamat. Jadi siapa yang cinta yang lain lebih Allah dan Rasulnya, fatarabbasu, kata Allah, tunggu adab, tunggu balak turun. Alhamdulillah min dzalik. Bahaya alhamdulillah min dzalik. Okey ya. Jadi ini besarnya cinta, penting cinta. Sebab apa kita bergaduh sebab vaksin, sebab COVID? Sebab tak ada cinta. Sebab vaksin tu bergaduh. Allah senang. Lepas tu tak bergaduh pula orang kafir. Tak bergaduh pun orang kafir dihina agama. Kalau tak ambil vaksin bergaduh. Tak ambil vaksin. Astagfirullah. Ini maksiat pada Allah ni. Maksiat. Allah senang. Allah senang. Dengan musuh senang dia tak bergaduh. Dengan syaitan dia tak bergaduh. Syaitan kata, hang kata orang tak ambil vaksin. Dia kata, dia ikut syaitan. Hang tak ambil vaksin, syaitan kata, hang kata orang ambil vaksin. Kata orang ambil vaksin. Syaitan kamu tak musuhi. Sesama Muslim kamu musuhi. Syaitan telah merosakkan fikiran kamu. Kenapa tak ada cinta? Kalau ada cinta takkan buat macam tu. Orang yang ada cinta, syaitan payah nak sesatkan dia. Bukan takat syaitan, siapa saja. Allah senang amat. Tengok Sayyidina Bilal, waktu kena adab, kena seksa dengan orang lah. Kan kena adab kena seksa dengan orang. Tuan dia, Allah senang amat. Dia cinta Muhammad, dia ikut Rasulullah SAW. Dipukul dia, disuruh keluar daripada agama Rasulullah. Tak keluar, sebab cinta Rasulullah. Aku musuhi orang yang musuhi Allah dan Rasulnya, dan aku tetap mencintai Allah SWT, Rasulullah SAW dan Allah SWT. Allah SWT. Aku tak akan, dia panggil apa, ikut dan juga sepakat dengan orang yang musuhi Allah dan Rasul. Walaupun aku mati. Bilal, keluar, ikut kami, tak usah ikut Muhammad. Pukul, mula-mula pukul. Dia tak heran. Akhirnya dibaringkan dia di padang pasir. Dia letak batu itu sangat berat. Dia angkat berapa orang. Batu berat, angkat, letak atas badan dia, atas padang pasir. Habis ni, macam terbakar belakang ni, padang pasir panas tu. Allah SWT. Lepas tu dipukul. Kata, ikutlah ni Hubal apa semua ni, kata batung, kata tokong ni. Dia kata apa? Allahu Ahad. Dia kata sembahlah, ikutlah, percayalah pada tokong-tokong yang banyak ni lah. Allahu Ahad, kata dia. Allahu Ahad. Allah Esa. Tak ada yang lain lah. Allah saja pencipta alam. Allah saja Tuhan. Allah saja. Allahu Ahad. Allahu Ahad. Sehingga kan mereka beratkan diri dengan siksaan, pukul lagi, buat lagi sampai dia lemah. Akhirnya dia kata Ahad. Bahkan waktu mana makin berat siksaan, makin sedap pula iman dia rasa. Sampai dia nasyid, kata dalam sirah sebut nasyid, Ahadun Ahad. Ahad. So itu Sayyidina Bilal ni dekat dunia badan tu hampir tak ada tempat elok, semua parut diseksa waktu mana zaman jahiliah lah, zaman jahiliah, zaman awal Islam. Ditanya oleh seorang sahabat Rasulullah bila selepas zaman kegemilangan Islam, seorang sahabat tengok badan Bilal ni sangat teruk lah dengan diseksa. Kata, wahai Bilal, waktu mana kau seksa tu, kau rasa apa? Sebab teruk ni badan kau. Dia kata, bila dicampur dengan kesakitan dipukul, bila dicampur kemanisan iman dan kesakitan dipukul, manis lagi iman, kata dia. Ahadun Ahad. Ni baru orang mazuk. Ni baru zuk dengan Allah. Ni bukan zuk kata orang air. Zuk air sakitkan hati orang. Bukan. Orang zuk ni orang dengan Allah SWT, dia tak peduli orang. Ahadun Ahad. Allah SWT. Okey ya. Kemanisan iman seperti di mana dalam hadis Nabi SAW. Allah senang tengok Nabi kata apa dalam satu hadis. Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman. Allah senang an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ini Sayyidina Bilal rasakan. Ada hadis dalil rupanya ada. Sayyidina Bilal tak cakap dengan dia panggil apa, pura-pura, kerana ada hadis daripada Rasulullah.
Riwayat Imam Bukhari sahih. Nabi kata, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." Kita kalau ada ni pun kita rasa. 3 benda Nabi kata, 3 perkara. Siapa ada padanya 3 perkara ni, wajada halawatal iman. Dia dapat kemanisan iman, rasa kemanisan iman. Allah SWT. Harum manis sedap tak? Sedap. Ayam goreng KFC sedap tak? Sedap. Allah SWT. Tidur banyak sedap tak? Sedap. Allah SWT. Makan sedap, sedap. Tapi sedap lagi mana iman sebenarnya. Kemanisan iman lagi sedap. Allah SWT. 3 perkara ni kalau ada, mana iman, rasa mana iman. Yang pertama sekali apa? Allah SWT. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada sesuatu selain keduanya. Maksudnya Allah dan Rasul lebih dicintai melainkan daripada semuanya. Allah dan Rasul lebih dicintai. Yang lain macam nombor 3, nombor 4, nombor 5 semua. Allah dan Rasulnya nombor 1. Yang lain 2, 3, 4, 5. Lebih dicintai daripada Allah. Lebih dicintai daripada selainnya. Allah dan Rasulnya. Bilal macam mana? Bilal orang yang cintai Allah dan Rasulnya lebih segala-gala. Tu rasa halatul iman. Ahadun ahad, ahadun ahad. Makin marah mereka, tak rasa apa ni, aku pukul yang tak rasa apa, tegaklah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar utus seorang untuk, Sayyidina Umar bagi duit dan Sayyidina Abu Bakar utus seorang untuk beli Bilal, bebaskan Bilal. Allah senang bebaskan Bilal dengan beberapa puluh atau ratus dinar. Okey Allah senang. Jadi yang kedua apa? Nak rasa kemanisan iman. Mengasihi seseorang, dia mengasihi seseorang dan tidaklah dia mengasihi orang itu melainkan kerana Allah. Bahasa mudahnya dia cinta orang kerana Allah. Bukan kerana nafsu dia. Cinta orang kerana Allah. Kita kalau kawan ada duit, kita dekat rapat dengan dia, sembang slow yang kawan ada duit. Sebab duit dia bukan kerana Allah, tak dapat halawatul iman. Kawan aku miskin ke, kaya ke, tak berniaga ke, duit saya ke, tanam anggur ke, menganggur ke, aku tetap kasih pada dia kerana Allah SWT, kerana dia umat Nabi SAW. Kerana dia adalah saudara aku, saudara Islam beriman. Allah kasih pada hamba-hamba dia, aku kena kasih ni hamba-hamba Allah ni. Hang ada duit ke, hang tak ada duit ke, hang berniaga apa ke, hang pangkat apa, aku tak peduli. Tapi kalau kita dekati seorang sebab dia ada duit, kita cinta dia kerana nafsu. Nafsu kita, nak duit. Kalau kita orang tu besar, nama dia besar, masyhur, kita dekati dia sebab nak masyhur sama nafsu. Allah SWT. Kita hendaklah dekati orang yang masyhur ke tak masyhur, orang alim ke orang soleh, siapa saja, kerana Allah SWT. Ada orang dekati kawan-kawan dia, bagus yang kawan dia belanja makan siapa? Dia ada adik perempuan lawa. Kerana nafsu tu. Kan kerana Allah. Hang nak makan, hang tak apa aku belanja. Hak lain mayak nari hang tak apa. Lepas di 3-4 bulan dia kata apa? Adik hang kira aku. Dia dapat adik tinggal kawan ni. Tak belanja dah. Kerana nafsu tu. Kawan kerana Allah. Biarlah adik kawan kita lawa tak lawa, biarlah. Allah senang. Kita dekati Tok Guru sebab anak dia lawa ke, sebab kita nak ilmu, bimbingan daripada nak cari Allah, nak Allah. Kerana tu ada orang dekati Tok Guru siapa? Anak lawa, pokok dia menantu. Tak boleh. Sebaik anak saya kecil. Okey. Dia Allah senang jadi macam tu. Kawan kerana Allah. Cinta seorang kerana Allah. Apa maksud kerana Allah? Kita cinta sebab dia hamba Allah, dia umat Nabi. Allah senang. Dia pun hamba Allah macam kita juga. Sayang. Sama-sama Islam sayang. Allah senang. Okey Dan kita sayang orang beriman kerana apa? Kerana orang beriman yang boleh bersyafaat pada akhirat nanti. Nabi kata setiap orang beriman itu dapat beri syafaat pada saudara nanti di akhirat. Kita sayang orang kerana Allah, mudah-mudahan dia beri syafaat pada kita. Kebaikan pada kita nanti akhirat. Okey Yang ketiga apa? Membenci bahawa dia kembali kepada kekufuran, seperti mana dia benci dia akan dilempar dalam api neraka, dalam api. Dia benci nak kembali kufur, nak kembali buat benda kufur ni. Sepertinya dia tak suka, dia benci kalau orang lempar dalam api. Faham tak? Kita mau orang lempar kita dalam api? Tak mau. Macam itulah kita tak mau jadi orang kafir. Tak mau kufur. Tak mau. Tak mau kembali pada buruk kita. Hijab kita dan sebagainya. Maka itu adalah Allah SWT ciri-ciri akan dapat halawatul iman. Halawa iman. Kawan ajak kita, jom karaoke. Dulu kan lebih karaoke yang kami. Sedap kali. Kalau lagu apa? Cindailah mana sudah. Sedap. Lagu perempuan nampaknya dia menyanyi. Contoh. Jadi, jomlah menyanyi, jom karaoke dulu. Karaoke RM1 dah tak ada. Tapi dia panggil hak bilik punya, syok sikit. Allah SWT. Okay. Karaoke.
Dia kata apa? Dia nak dapat halatul iman. Dia kata apa? Hamba pilih, aku tak pilih, aku nak pergi ngaji lah, kuliah mana ni. Waktu tu dia akan rasa kemanisan iman. Cuba buat tengok. Allah senang. Setiap kali kita tolak, kita tak mau, kita tolak, kita tak mau kembali pada buruk kita, kita akan dapat al-hawla wa iman. Buat tengok. Allah senang dapat. Allah senang. Okey ya. Itulah Sayyidina Bilal radhiyallahu ta'ala anhu, kemanisan iman. Di sini nak cerita apa? Cinta Rasulullah. Orang yang paling terbaik untuk kita jadi panduan bagaimana untuk mencintai Nabi itu as-sahabah. Tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq macam mana dengan Nabi. Tanda cinta ikut. Sehingga kata Sayyidina Anas bin Malik, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar ni, di mana saja Nabi pergi dan Nabi kembali, mereka bersama Rasulullah. Cinta nak ikut. Allah sedang ikut pakaian, ikut cara cakap, ikut akhlak, ikut semua. Sehingga kan ada seorang anak kata, wahai ibu, Rasulullah macam mana? Sayyidina Abu Bakar lalu. Mak dia kata apa? Rasulullah macam tu. Ikut Rasulullah semua. Cinta nak ikut. Cinta nak sama. Cinta tu sama. Kalau kita tak sama, kita tak cinta. Allah senang. Kita sama-sama suka lepak kedai kopi. Cinta lah tu. Sebab sama. Cuba kawan seorang ni tak suka lepak kedai kopi, kita suka. Tak cinta, tak sama. Dia pisah. Oi, jom lepak tu. Makin borong lah ni. Lapar ni. Tengok apa orang tak ada lah ni. Tak ada lah. Bau-bau orang tak ada ni. Kok bau nasi tomato orang tak bau semua ni. Mi pun tak bau. Lagi pakai borong, ajak dia pakai borong. Kawan kita kata apa? Ampi aku tak pi. Lama-lama dia macam renggang. Tak cinta. Tak sama. Tak boleh. Sama tu cinta. Makin sama makin cinta. Dah lah dia mau lepak kedai kopi kita, duduk makan borong. Sama-sama suka roti canai, lagi cinta. Sama-sama teh tarik, lagi cinta. Sama-sama malas, buang-buang masa, lagi cinta. Sama-sama tak bangun subuh, lagi cinta. Lagi makin cinta. Dia kuih kawan dia, weh, bangun subuh tak? Tak larat ketiga pagi kita tidur malam. Kena nasi lemak 3 bungkus Susah, tak apa, ke-8 dah, ke-9. Lagi cinta sama-sama tak bangun subuh, insya-Allah. Makin cinta makin sama, makin cinta makin sama, makin sama makin cinta, dan cinta sama. Tengok, kau tengok tu Abu Bakar tu, dia macam Rasulullah SAW kerana cinta. Mana Nabi pergi, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar akan duduk tepi Nabi SAW. Bahkan riwayat menyebut Nabi akan pegang tangan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar macam tu. Sayyidina Abu Bakar di kanan, Sayyidina Umar pegang jalan sama-sama. Pegang tangan ni, pegang tangan. Dan itu kebiasaan ada orang Arab. Orang Arab ni dia kawan dia rapat dia, kawan-kawan lah, kawan-kawan macam ni. Kalau berjalan, dia pegang tangan. Tu syekh-syekh Arab masa duduk kota sini, nak balik masjid, dia pegang tangan, jalan. 3 orang lepas, 2-3 orang lepas, pegang tangan. Bagi mereka itu adat biasa macam tu. Dia tanda-tanda kegembiraan mereka sama-sama kawan-kawan apa semua. Orang Melayu lain, seronok orang kawan sepak bungkuk. Oi, ni buat pom sepak. Tu kawan rapat tu. Dia buat senyum kan? Kawan rapat. Allah senang amat. Okay, jadi Allah senang amat, pegang jalan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq tengok bersama Rasulullah, ikut Rasulullah. Cinta Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita cinta Nabi SAW, insya-Allah kita akan, Allah SWT, dia panggil apa? Ikut cara Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Macam mana? Dah cinta mesti nak ikut Nabi SAW. Nabi solat sugi dulu lah, aku tak sugi lah. Sugi lah. Naik macam tu. Rasulullah ni, kalau makan ni, taklah tanpa banyak. Makan banyak, saya malah ibadah. Rasulullah makan ni, kalau nak kenyang, sebelum kenyang tu berhenti. Tak sampai terlalu kenyang maksudnya. Ikut Rasulullah lah. Aku kalau kenyang sangat tak ikut Nabi. Tak best lah aku nak ikut Nabi lah. Cinta. Ikut Nabi SAW. Allah SWT. Rasulullah ni suka maafkan orang. Kita kadang orang kata kita, kadang orang tua kita, orang ni kita, tambah-tambah isteri kita tu, maafkan dia. Waktu isteri tengah marah kita tu, maafkan siap-siap. Itu sunnah Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Sayyidina Ibrahim bin Adham ikut akhlak Nabi. Dia turun daripada jadi raja, jadi ahli ibadat lah. Orang arifin billah. Allah senang. Dia satu hari dia mengambil upah untuk jaga satu kebun. Tak mahu dia raja, jadi orang besar. Dia nak keadaan macam tu. Dia nak hanya bersama dengan Allah SWT. Nak Allah saja, ibadat saja. Satu hari mai seorang askar, dia kata, wahai penjaga, bagi aku masuk pokok, masuk kebun, aku nak makan buah. Kata tak boleh, amanah tuan saya. Saya disuruh jaga dan tak bagi orang masuk. Bagi aku masuk, aku ni askar lah. Tak bagi. Akhirnya dia tumbuk, dia pukul sampai darah-darah Sayyidina Ibrahim bin Adham. Darah, dia tak balas. Orang tupi. Orang pemain kat dia kata, engkau tak siapa engkau pukul itu? Kau tahu tak siapa engkau pukul? Itulah
raja negeri ni yang dia turun daripada jadi raja bagi orang lain. Dia sekarang ibadah pada Allah. Tu raja tu. Raja kata dia, jenuh lah aku kena pancung ke apa. Dia pergi jumpa Ibrahim Adham, pegang lutut, minta maaf, nangis-nangis. Dia kata tak mengapa. Sebelum kau pukul aku dah maafkan kau dah. Sebelum kau pukul aku, angkat tangan nak pukul kan? Aku maafkan dia dah, pukul. Allah selamat. Jadi Allah selamat akhlak Nabi SAW. Mudah maafkan orang. Rasulullah paling pemaaf sekali. Orang sakiti Nabi, orang itu dengan Nabi, ini dengan Nabi, fitnah Nabi, kata Nabi. Bila Nabi datang ke Mekah balik, Nabi himpunkan semua orang pernah sakiti dia. Himpunkan semua orang kafir, musyrikin. Nabi tanya mereka, apakah pendapat kamu tentang aku? Rasa-rasa kamu, aku nak buat apa pada kamu pada hari ni? Nabi tanya mereka. Menangis mereka dan kata, wahai Muhammad, engkau baik, engkau amanah, engkau al-amin, engkau lah. Semua engkau baik, engkau lemah lembut, engkau sudah memaafkan orang. Nabi tengok mereka. Nabi kata apa? Pergilah kamu semua. Antumul tulaqa, kamu semua dibebaskan, pergilah. Maafkan. Bapak masuk Islam pula. Kerana sifat maaf Nabi SAW. Kita ada orang yang kita tak maaf lagi. Tak maaf lagi orang tak ikut Nabi SAW. Ada bila kita cerita macam ni, orang kata apa? Oh, ustaz mudah saya abang maafkan orang. Saya ni orang tu main dalam keluarga saya, pecah belah dalam keluarga saya nak maaf macam tu? Maaf. Tu saya jawapan maaf. Ada hikmah tu berlaku macam tu. Mungkin kamu jauh dengan Allah, Allah peringat kamu. Kembali pada Allah. Salah tu diri kita. Jangan nampak salah orang. Allah datangkan sesuatu tu ada hikmah dalam hidup kita. Mungkin kita kurang munajat pada Allah. Bila orang ganggu, baru nak munajat. Allah, orang ganggu ni Allah. Tolonglah pelihara aku. Satukan keluarga aku. Ada orang main ni, orang ketiga ni main. Tapi kamu tak faham. Allah nak kamu kenal dia, kamu tak faham. Kamu tetap hukum orang. Sedangkan orang tu tak boleh main, melainkan Allah yang jadikan ujian. Akhirnya dia kata apa? Mana boleh maaf itu ustaz? Saya ni dah ni banyak orang dia kata saya takkan saya nak maaf mudah-mudah. Mana boleh kita biar tu? Mesti kita kena dia ni dibalas balik. Udah. Ajaran siapa ni? Bukan ajaran Nabi Muhammad. Tapi ajaran syaitan. So, syaitan nak kita masuk neraka. Syaitan nak manusia masuk neraka. Bila kita tak maafkan orang, kita nak orang masuk neraka, sama dengan syaitan. Tapi kalau maafkanlah supaya aku masuk syurga, dia masuk syurga. Itu ajaran Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad, pencinta Nabi Muhammad. Kalau orang tu banyak selawat, banyak zikir, banyak cerita pasal cinta Nabi, kita tengok orang kata dia kata balik. Dia kata, hampa tak kenal aku siapa? Allah selamat. Itu bukan pencinta Nabi sebenarnya. Lidah saja, hati tak ada. Pencinta Nabi ni dia nak ikut Nabi saja. Allah tunggu jadi fa'i. Orang kata, orang celah, orang kata sampai nak bakar rumah dia. Waktu orang tu sakit, dia start motor nak pergi ziarah. Tok Guru ziarah apa orang ni? Tak guna punya orang ni apa semua. Tok Guru kata, tak boleh sebab Rasulullah tak macam tu. Rasulullah orang sakit, orang musuh dia sakit, orang ziarah. Kamu tak pergi ke ziarah itu, Rasulullah tak macam tu. Sedar ya, pergi juga ziarah. Akhirnya orang tu jadi anak murid dia. Kita tak boleh, kita kata, itulah. Aku ni kan wali. Hadza bisababi hadza huli. Terus cakap tu, bahasa Arab terus. Inilah disebabkan dia ini menyakitkan aku, sebab tu dia kena balak macam ni. Kamu tak kenal aku siapa? Aku ni kau biasa wali tong kayak ni. Sudah. Wali al-Ustaz, wali Kedah ni. Allah senang. Kata aku memang kena. Siapa kata aku tak jumpa Rasulullah? Siapa kamu? Man anta? Allah senang. Tak ada. Kita tak ada apa. Orang kena, contoh orang kata kita, tengok dia kena. Kan sebab kita. Sebab Allah sayang kat dia. Allah nak peringat dia. Kan sebab kita. Kan sebab kita ni penyebab orang musibah, tidak. Allah yang sayang dia. Bahkan musibah tu rahmat kepada dia, peringatan untuk dia. Kan sebab kita ni ada kedudukan, tak ada apa. Cuma kita diperingat oleh Rasulullah, jangan sakiti orang soleh, jangan sakiti wali, jangan itu dan ini. Cuma kalau lah kita disakiti tiba-tiba berlaku sesuatu pada orang, jangan kata kita. Imam Haddad ajaklah adab suluk murid. Tu adab pertama-tama tu, siapa nak dekat diri dengan Allah. Kalau kita dah pandang macam tu, rasa macam tu, tak boleh dekat dengan Allah. Sebab kita pandang wujud kita. Pandang kita ni ada somebody, kita ni somebody. Apa yang kedudukan si Allah, tak boleh. Sepatutnya kita kena hamba saja. Sebab kita kena rahmah pula orang insiden. Dia kata kita ada keluar insiden. Allah kesian kat dia insiden. Dia jumpa dia pergi hospital. Macam tu sebenarnya. Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, Habib Abdul Rahman. Dia raja hantar dia. Raja hantar seorang, raja mai kat dia kata, wahai Habib, keluarlah fatwa yang aku suka. Ini masalah kalau kita dekati, dia panggil apa, kerajaan, duduk dalam kerajaan. Ulama tu dia panggil apa? Dia punya ujian sangat besar. Allah selamat. Kenapa? Dia dapat segala satu hari pemerintah kata apa? Engkau keluar dengan fatwa macam ni. Kalau engkau tak keluar, engkau kena penjara. Engkau kena fitnah.
gaji kau ditarik, diucutkan jawatan. Itu cabaran besar. Orang yang takut pada Allah tetap tak takut. Allah SWT. Yang takut tu ikut fatwa, ikut kerajaan dia panggil. Fatwa ikut politik. Bila nanti ahli politik kerajaan lain pula naik, dia ikut kerajaan tu pula. Dia main-main agama. Main-main agama. Itu memang ada wujud akhir zaman. Allah SWT. Fatwa ikut kerajaan. Fatwa ikut pemerintah. Ikut ahli politik. Bukan fatwa ikut agama Nabi SAW. Ini akhir zaman masalah. Cuma kita kalau tengok orang keluar fatwa, husnuzan saja. InsyaAllah dan diikut Quran hadis sudah macam tu. Tapi penyakit ni memang ada banyak. Sampai Imam Ghazali kata apa? Jauhi ulama yang dikati sultan, jauhi. Yang dikati pemerintah, jauhi. Dan mereka ada satu masalah, kadang-kadang mereka rasa berat untuk cakap yang sebenar kerana ditekan ataupun diberi pelbagai. Akhirnya fatwa mereka ikut. Alhamdulillah min dzalik. Tapi ulama yang ada ni kita husnuzan saja. Allah Subhanahu. Okay, jadi Allah Subhanahu Muhammad. Saya nak cerita apa tadi? Cerita apa tu? Iklan mai hilang. Udah cerita apa? Pi yang kata apa? Allah Subhanahu. Hilang dah. Ha? Dia kena bulan sangkak tu, sangkak yang. Oh, dia nak panak kot ni. Memang dia nak panak. Dia darah. Allah senang. Dia ada bunting dia nak panak kot, dia kena darah. Allah senang. Nak cerita apa ni? Sangka baik. Maafkan. Allah senang amat. Memaafkan orang. Itu akhlak Nabi SAW. Tak tahu, Allah Alam terus ya. Saya tak ingat dah. Ya Allah SWT. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kembali pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh terbaik untuk kita niru cara dia mencintai Nabi SAW. Dia ikut Rasulullah, sunnah Rasulullah SAW. Lepas tu buah dia dan sangkak tak apa, turun dia jalan mata. Jadi yang kedua, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, apa lagi cinta daripada Nabi SAW macam mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, dia pernah kata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku yang paling kusuka sekali melihat engkau Rasulullah." Tak ada yang lain. Duduk dengan Nabi, melihat Nabi itu paling suka. Kalau kita cinta Nabi SAW, kita teringin nak lihat Nabi SAW. Teringin nak lihat Nabi SAW. Kadang-kadang keturunan Nabi, kita jumpa keturunan Nabi, Said. Kita ada Said Al-Jufri sini. Al-Jufri dah. Al-Jufri ya? Al-Idrus. Al-Jufri dah Said. Ini cucu Nabi SAW, keturunan Nabi SAW. Said ni daripada darah Rasulullah lah. Silsilah Rasulullah. Kerana cinta Rasulullah ni menyebabkan cinta nak tengok sangat, akhirnya dia jumpa Said ni. Ulama-ulama atau kawan-kawan Said. Dia tengok sambil dia, Allah tengok cucu Nabi banyak apa dah. Ada darah Nabi ni. Allah cucu Nabi, salah Nabi. Tu orang dia pencinta macam tu. Malam tidur ni, ya Allah, bagilah peluang mimpi Nabi SAW. Tak mimpi malam ni, esok minta lagi. Lusa minta lagi sampai mati. Selagi tak jumpa, nak tengok. Itu cinta Nabi macam tu. Yang aku suka dalam lihat wajah kau. Ada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia apa? Dia tengok sini. Dia waktu mana Nabi SAW wafat, dia hal dia dengan Allah, cinta, terlampau cinta pada Rasulullah SAW. Pencinta ni bahasa dia lain. Nama dia Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Zaid. Satu hari dia tengah berkebun. Di kebun dia berkebun. Allah SWT. Waktu tengah berkebun, tiba-tiba anak dia mai. Anak kata, wahai ayah, Rasulullah dah wafat. Rasulullah wafat. Terkejut dia. Dia angkat tangan. Dia kata, ya Allah, hilangkanlah penglihatan aku. Butakan aku. Hilangkan penglihatan aku, kata dia. Kenapa hilangkan penglihatan? La ara ba'da habibi Muhammadan ahadan. Dia kata apa? Hilangkan penglihatan aku. Supaya aku tak melihat seorang dah pun lepas ni melainkan Muhammad yang last aku tengok. Allah SWT. Seolah macam Nabi SAW wafat, tak mau dah tengok yang lain. Nak mata ni pernah tengok Nabi, lepas ni tak mau tengok orang lain dah. Cukuplah tengok Nabi, padamkan mata ni. Cukuplah dapat nikmat dah tengok Nabi SAW. Allah SWT. Aku dah boleh tengok Nabi SAW, cukup. Buat aku nak tengok yang lain lagi. Keindahan makhluk ni, alam ataupun keindahan makhluk ni, apa dia? Bukan laut. Bukan tumbuhan, pokok-pokok bunga. Keindahan makhluk ni dalam alam ni apa? Muhammad SAW itu keindahan yang Allah cipta. Dan tidak ada makhluk yang paling sempurna, paling indah Allah cipta Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Allah SWT. Dia adalah kekasih Allah yang paling agung. Jadi dia kata cukuplah dia tengok Nabi SAW.
Ya Allah, hilangkan penglihatan aku supaya aku lepas ni aku tak tengok siapa dah. Kelas Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kabulkan doa dia. Allah butakan dia waktu itu juga. Dan ini hal orang-orang cinta dengan Nabi. Kita bukan nak suruh minta macam tu. Ni dia macam dia tak sedap. Dia macam cinta sangat, dia macam sampai macam tu. Hal. Dan Allah butakan. Kenapa Allah butakan? Bukan sebab penghinaan pada dia. Kenapa Allah kabulkan doa dia? Kata ulama, kerana Allah nak tunjuk kepada kita umat betul-betul dia cinta Nabi SAW. Tu kabul. Siddiq benar hati dia cinta Rasulullah sungguh-sungguh. Itu Allah jadikan sungguh. Dan dia suka apa yang dia dapat tu. Allah senang. Dia hanya nak, mata dia hilang, dia hanya nak bayangkan Rasulullah SAW saja. Waktu dia tengok dulu. Tak mau kacau dengan orang nanti takut tak hilanglah bayangan Rasulullah SAW. Itu dia apa. Maksudnya kalau kita cinta Nabi SAW, kita akan nak lihat Nabi SAW. Di dunia ataupun di akhirat. Di dunia lah mimpi kita. Dalam hadis Sahih Bukhari memang ada nyata dah hadis tu. Imam Nawawi kata, melihat Rasulullah, dia panggil apa, bermimpi Rasulullah boleh pada semua orang, baik ataupun jahat, soleh ataupun tak soleh, terbuka pada semua. Cuma kalau tak soleh mimpi Nabi, tanda dia akan dapat hidayah. Yang soleh tanda kemuliaan dan ibadat pada Allah, adik orang baik. Itu Imam Nawawi sebut. Kerana itu pandangan Imam Nawawi menterjemahkan hadis Sahih Bukhari, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamathalu bi. Tengok Nabi kata man ra'ani. Man ni siapa-siapa saja. Nabi kata orang soleh yang lihat aku, wali yang lihat aku, ulama yang lihat aku, tak. Nabi kata siapa saja. Man ra'ani. Siapa yang lihat aku? Allah senang amat. Semoga kita termasuk dalam siapa tu yang lihat Nabi SAW. Allah senang. Okey ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dia buat apa lagi? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kuat membela Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah sedang sujud di depan Kaabah waktu zaman Nabi di kota Mekah lagi. Habis Nabi bangkit, mai orang keliling Nabi ramai. Semua tu pahlawan-pahlawan. Mai cekak Nabi, mai tolak Nabi, mai kutuk Nabi, mai hina Nabi SAW. Sampai tahap mereka mula nak menyakiti Nabi. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ada, dia tengok, dia sampai. Kau nak buat Nabi? Sakiti Nabi? Waktu tu dia pergi masuk dalam ramai pahlawan yang ada, dia pergi tolak semua mereka. Dia kata, adakah kamu nak menghalang orang yang menyatakan Allah itu Tuhan dia? Kenapa kamu nak halang? Dia kata Allah Tuhan dia apa? Sampai dia marah dia lah, tolak. Akhirnya mereka tak Nabi sebelah, mereka tumpu benda dia. Dia pukul dia sungguh-sungguh pukulnya. Pukul, dia tak heran. Janji Rasulullah selamat. Dia nak selamatkan Nabi SAW. Biar aku kena pukul. Lepas dia kena pukul, Allah senang amat. Berdarah semua. Orang papah, bawa balik papah dan dia pensan. Pensan terus kena pukul. Kita kalau kena pukul sampai pensan, memang teruk lah. Pensan. Allah senang. Main nak kereta balik, naik van dia kata. Allah senang. Tu ada driver. Allah senang. Jadi, Allah senang. Kena betul-betul. Orang papah balik rumah, ada ibu dia. Saya makan sedikit. Ibu ataupun isteri dia. Ibu dia kata sudah ibu dia. Ibu dia rawat dia apa semua. Jaga-jaga. Pertama sekali dia tanya, bagaimana keadaan Rasulullah? Dia tak kata, loh aku ni patah tak mana ni? Luka tak mana ni? Ada berubat dah lagi? Tak ada. Tak tanya pula, lapang pensan lama dah, lapang nak makan? Kita kira lapang. Allah senang. Allah senang. Dia tanya bagaimana keadaan Rasulullah? Ibu dia kata, wahai Abu Bakar, kamu ini masih sakit. Tak perlulah kau tanya lagi Rasulullah. Ni engkau lagi sihat dulu engkau ni. Bagaimana keadaan Rasulullah? Dia tanya lagi. Bagaimana keadaan Rasulullah SAW? Akhirnya dijawab oleh ibu dia, Rasulullah bi khair. Rasulullah baik-baik saja. Allah senang. Pada waktu itu, dilihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sembuh, lega, cergas disebabkan mendengar berita gembira Nabi selamat. Bangun dia terus jumpa Nabi SAW. Lega terus. Cinta tu macam tu. Pelik cinta ni. Cinta ni benda yang sangat ajaib. Cinta menyebabkan lautan berapi itu sanggup orang renangi. Itu bahasa dia lah. Allah senang. Lautan tu dah api dah. Lautan api pula. Lautan biasa pun belum tentu lagi. Ini lautan api. Terbakar kapal tau. Tapi boleh renangi juga. Dia bukan naik kapal, dia renang terus ya. Lautan berapi sanggup ku renangi. Kata dia. Masya Allah. Allah senang. Jadi, tengok. Cinta. Kalau kita cinta Nabi, ada semangat nak bela Nabi SAW. Sayyidina Ali satu hari pernah dia khutbah. Dia khalifah dah tu. Dia khutbah, dia ceramah lah macam ceramah. Dia duduk atas mimbar ceramah. Allah nak sampaikan ilmu. Tiba-tiba dia tanya soalan. Dia kata, khabarkan kepada aku, siapa manusia paling berani? Orang semua diam. Ada yang kata orang ni sekian-sekian.
Kata Sayyidina Ali, orang yang paling berani yang pernah aku lihat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Aku lihat dia waktu mana orang senang kepung Rasulullah, semua yang pahlawan-pahlawan yang kuat-kuat ni. Tiba-tiba dia pergi tolak mereka, dia halang mereka. Dan dia sanggup berdepan dengan mereka pahlawan-pahlawan yang hebat ni, keliling dia. Dia tak heran sikit pun. Dia orang paling berani kali. Sayyidina Bakar As-Siddiq kata Sayyidina Ali. Ya, kalau kita baca hadis Nabi lah paling berani, tapi lambat berani sama kita lah. Nabi tu memang tak ada bandingan dah, memang tak boleh bicara dah berani dia tu. Ni berani sesama ni sahabat ni. Siapa? Sayyidina Bakar As-Siddiq paling berani kata Sayyidina Ali. Tak takut apa pun. Sebab dia cinta. Cinta ni menyebabkan orang sanggup berandangi apa saja. Sanggup hadapi apa saja. Sanggup, tu cinta. Allah SWT. Ni baru cinta berkenaan dengan seorang perempuan, tak berani jumpa mak ayah macam mana? Bukan cinta tu. Mak ayah dia pun takut dah. Cut sangat ni sebab apa? Saya senang dengan perempuan tu. Pergilah jumpa mak ayah. Saya tak berani lah mak ayah. Tak, bukan cinta. Cinta sanggup. Jumpa mak ayah. InsyaAllah Ustaz saya pergi jumpa petang ni juga. Sampai saya petang ni. Pergi. Pakai dah semua. Assalamualaikum pakcik. Saya berkenan kalau mak anak pakcik. Kami kerja tu tempat kerja. Tapi saya tak mahu ada hubungan apa ni. Saya tak mahu. Kalau boleh nak jaga pandangan, nak jaga itu. Cuma saya minta izin pakcik nak kahwin anak pakcik. Kaya kenapa engkau nak kahwin anak aku? Tak heran. Saya nak kahwin sebab saya suka kat dia. Gentleman. Engkau ada kerja apa? Saya boleh kerja apa saja insya-Allah. Lautan api sanggup saya renangi. Maksudnya, walaupun perniagaan, walaupun saya kena pergi ke bulan untuk mencari duit, saya akan pergi. Itu dia, masya-Allah. Allah senang. Allah senang. Itu baru bagus cinta. Saya pun ada kata Allah hebat. Ni baru betul-betul jadi anak menantu aku. Okey Ni takut bukan cinta tu. Allah senang. Jadi berani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Cinta menyebabkan orang berani. Cinta menyebabkan orang dapat hadapi macam-macam. Cinta. Kita sebagai ayah ni kalau terkasih pada isteri kita, pada anak-anak kita, kita duduk rumah tidur. Tapi sanggup bangun pagi pergi kerja, sanggup cari duit, pecah tangan-tangan, sakit nak pergi juga. Kenapa? Sayang, kasih. Dia hadapi. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apatah lagi cinta Rasulullah SAW. Cinta Rasulullah SAW. Saya nak cerita tadi, awal tadi cerita pasal Sultan tu yang hantar orang suruh Habib tu pergi buat fatwa. Habib tu tak setuju. Akhirnya waktu Habib tu keluar, ada polis tembak dia. Waktu kena tembak, dia jatuh dia naik motor. Naik motor kan naik kereta, dia jatuh. Waktu jatuh tu dia kata, Musameh. Dia Hadramaut. Orang bawa dia ke hospital, dia sedap. Orang tanya dah kenapa Habib kata Musameh. Musameh ni maksudnya settle lah. Tak ada apa, aku maafkan semua lah. Kosong-kosong lah. Kenapa kau kata Habib? Dia kata, aku takut sebelum aku mati aku tak ada nak maafkan dia. Takut dia susah nanti di akhirat. Polis tembak dah. Dia kata, aku takut polis dia susah nanti di akhirat sebab dia bunuh seorang Islam. Dia aku takut aku tak ada maafkan dia sebelum aku mati. Aku kena tembak tu. Maksudnya kita, aku maafkan dah. Okey, settle dah. Tak apa, hang tembak aku tak apa dah, settle dah. Itu akhlak Nabi SAW sebenarnya. Nabi dibaling batu, dibaling tombak, pecah gerham. Di perang Uhud, sahabat keliling Nabi. Nitik-nitik darah Nabi ni. Nabi lap pula apa? So Nabi takut kalau darah jatuh ke bumi akan dihancurkan semua daripada tu. Nabi-nabi tak boleh darah turun ke bumi. Lap. Sahabat kata kepada Rasulullah, doakan mereka kehancuran. Teruk sangat Nabi kena. Nabi senyum saya, Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, hidayah pada mereka. Minta hidayah supaya mereka selamat, dapat hidayah. Itu Nabi SAW. Kita orang kenal sikit, tak apa, aku tak maafkan dah. Dunia dan akhirat, siap hang kau nanti. Kita jumpa di akhirat. Ajaran syaitan dengan ajaran Nabi. Nabi mana tu? Ajaran Nabi apa? Maafkanlah, sudahlah. Aku nak masuk syurga, dia masuk syurga. Sudahlah. Buat apa bertengkar lama-lama? Untuk apa? Naik mahkamah, pergi nak lawyer. Lawyer yang syok. Lawyer untung, kita tak ada untung. Betul lawyer pusing pula, tipu. Dah lah bergaduh dengan orang penipu pula. Allah senang amat. Lepas tu kes tak settle pula. Pening tanggung lagi. Kalau naik itu naik. Apa? Maafkan settle kan? Dah. Allah senang macam tu. Okey. Susah sangat nak maafkan orang kita ni. Nabi SAW mudah maafkan. Ini saya Abu Bakar As-Siddiq. Saya Abu Bakar As-Siddiq waktu nak berhijrah dengan Rasulullah SAW. Saat duduk kanan Nabi, saat duduk kiri Nabi, saat depan Nabi, saat belakang Nabi. Nabi tanya, kenapa macam ni hal keadaan kau wahai Abu Bakar As-Siddiq? Dia kata, wahai Rasulullah, bila aku berjalan dengan kau waktu nak pergi hijrah tu Madinah, bila aku berjalan dengan kau, aku rasa orang akan panah kau pada kanan. Aku duduk belah kanan supaya aku kenal dulu. Tak berani tu. Tu bela Nabi SAW. Kalau aku rasa orang nak panah kau depan, aku duduk depan supaya aku kenal dulu wahai Rasulullah. Waktu Nabi SAW sampai ke Gua Thur, nak sembunyi situ. Sayyidina Bakar kata apa? Wahai Rasulullah, engkau duduk di luar dulu. Aku cek dulu, kok ada apa-apa. Binatang bisa ke apa semua. Tak mau kenal Rasulullah. Kenal aku tak apa. Itu cinta. Kita taklah sampai macam tu.
Kalau kita cinta Nabi, paling kurang lah ajak anak kita, isteri kita, keluarga kita kenal agama, nak bela Nabi, nak supaya Nabi ni dakwah dia tersebar selamat. Maksudnya bagi kita semua ikut Nabi SAW ni, nak jaga Nabi, nak bela Nabi, nak tolong Nabi SAW. Sayyidina Bakar Siddiq, kita nak tolong Nabi tak? Kita dah tolong Nabi tak SAW setiap hari? Kita habang orang selawatlah pada Nabi, tu dia kata tolonglah. Kita habang orang ikutlah perintah Nabi, ikut ajaran agama Nabi, tu dia kata tolong agama Nabi SAW, tolong Rasulullah SAW. Kita tak buat, kita kena buat, sebar, share, kuliah tu cuma tolong Nabi SAW. Jadi dia masuk, dia check, dia tengok semua, dia tarik semua apa yang ada. Oh okey, line clear. Rasulullah masuk. Bahkan dia masuk, dia tutup lubang yang ada dengan ridak dia. Tutup lubang tu, tutup lubang. Kain-kain apa yang ada semua dia keluar, tutupkan lubang. Dia kata Rasulullah clear. Masuk Rasulullah, masuk Rasulullah. Dan Nabi masuk dalam Gua Thur, dia terpasang dalam satu lubang, tak boleh nak tutup kerana kain dah habis. Akhirnya dia tutup dengan tangan dia, tutup. Akhirnya digigit oleh binatang besar. Sayyidina Bakar Siddiq. Bahkan bila dia masuk, Nabi letih, Nabi tidur atas paha Sayyidina Bakar Siddiq. Siapa Sayyidina Bakar Siddiq? Dia adalah mentua Rasulullah SAW. Mentua dia, sahabat dan mertua Nabi. Dia tidur atas paha Nabi letih. Dia jaga Nabi SAW, tutup satu lubang. Tiba-tiba ada sekok binatang gigit dia, besar lah, sampai menitih air mata dia atas pipi Nabi SAW, dan Nabi jaga. Akhirnya Nabi hanya usap, lega lah Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kita tolong Nabi, kita tolong agama Nabi SAW, insya-Allah Nabi akan peduli kita nanti. Kita akan selamat dari sakit nanti di akhirat. Nampak selamat daripada sakit, Nabi doakan dia. Kerana bela Nabi SAW. Sayyidina Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Bakar Siddiq bagaimana dia mencintai Rasulullah SAW. Sayyidina Bakar Siddiq ni pernah satu hari bila Nabi wafat, lepas Nabi wafat dia pernah khutbah. Waktu tu dia khutbah, tiba-tiba dia sebut nama Rasulullah. Dia kata dulu ketika mana aku bersama Rasulullah, kita bersama Rasulullah, dia menangis tak esok-esok, berhenti stop. Tak boleh pilih. Kalau kita cinta Nabi SAW, kita ada perasaan dengan Nabi macam tu. Kita taklah tak esok-esok, tapi sebut Nabi tu dia rasa kasih. Kadang selawat-selawat turun yang mata Allah, Nabi, Allah, Rasulullah. Bila cerita tentang Nabi akan syafaatkan umat dia, Nabi sayang pada umat dia, kita rasa Allah, Nabi Muhammad, aku tak sayang tahu mana pun Nabi sayang pada aku. Sebelum aku wujud, Nabi dah sayang aku. Allah, nangis sedang tengok Nabi SAW. Sayyidina Bakar Siddiq. Sayyidina Bakar Siddiq dikisahkan lepas Nabi wafat, tiap-tiap malam dia tak boleh tidur malam. Awal dia tidur, waktu dia bangun. Satu hari isteri dia perasan, dia bangun, dia duduk macam ni, duduk macam ni, nangis-nangis. Dia kata nangis sambil nangis-nangis. Isteri dia bangun, terperasan. Isteri dia kata, kenapa engkau wahai Abu Bakar Siddiq tak tidur ni? Kenapa engkau duduk nangis? Aku rindu Muhammad, kata dia. Tak dapat tidur. Sambil dia tutup, dia tunduk macam tu, dia kata wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wa Muhammadah. Apa maksud wa Muhammadah? Oh Muhammad, oh Muhammad, rindunya, oh Muhammad. Sehingga kan dia semakin sakit, semakin hari semakin tak sihat. Dan akhirnya dia wafat. Selepas Rasulullah wafat, tak lama tu Sayyidina Bakar Siddiq wafat. Dan kata ulama, asbab utama wafatnya Sayyidina Bakar Siddiq sebab terlampau kuat menanggung rindu pada Nabi SAW. Mati terus dah, wafat dah. Allah senang wafat. Dan Sayyidina Bakar Siddiq tiap-tiap hari dikatakan dia hanya menunggu bila dah nak mati. Dah nak mati sebab tak tahan dah. Kalau boleh nak mati, nak jumpa Rasulullah SAW. Menanggung perasaan pisah. Kita pak kita meninggal, kita teriak kan. Pak menakan kita meninggal, kita teriak sama. Dia banyak tolong kita, banyak jasa kita, banyak kenangan. Sayyidina Bakar Siddiq macam kenangan Rasulullah, kenangan bapak, kenangan pak makan dengan Rasulullah SAW. Tok guru kita meninggal, kita menangis. Kenapa? Banyak kenangan dengan dia. Tolong kita, ajak kita, tarbiyah kita. Ada waktu kita sedih dengan dia, ada waktu kita gembira dengan dia. Kenangan-kenangan tu menyebabkan perasaan kita, Allah, nangis. Ni Rasulullah, paling banyak kebaikan, paling banyak rahmat, kasih sayang. Tak tahan Sayyidina Bakar Siddiq. Kita macam mana? Ada perasaan dengan Rasulullah SAW. Itu orang pencinta Nabi SAW. Pencinta Rasulullah SAW. Ada seorang Hindun nama dia, daripada Ansar. Satu hari suami dia, anak lelaki dia, saudara lelaki dia pergi perang. Bila balik dalam perang Rasulullah, bila balik dia perasan dah tentera dah balik, dia pergi ke sempadan, dia keluar depan kota Madinah tu, kat nak sambut nak masuk kota Madinah. Dia pergi, bila orang balik, rombongan balik, setiap orang yang masuk tu, balik tu dia tanya, Muhammad macam mana Muhammad? Muhammad apa berlaku pada Muhammad? Hindun nama dia. Orang kata, wahai Hindun, suami kau syahid, anak kau syahid, saudara lelaki kau syahid. Masalah macam dia tak dengar. Dia tahu Muhammad macam mana Muhammad, Rasulullah macam mana Rasulullah, Rasulullah macam mana Rasulullah. Allah senang. Ada orang kata Rasulullah tak ada apa-apa,
Rasulullah, okey saja. Tapi ayah engkau mati, tapi anak engkau mati. Suami engkau syahid, saudara lelaki engkau syahid. Bagaimana keadaan Muhammad? Aku tak akan percaya pada kamu, tak akan pegang dengan kamu selagi mana aku tak lihat Muhammad betul-betul selamat. Dia tunggu. Akhirnya tengok Rasulullah. Dia pergi kat Rasulullah. Dia kata, wahai Rasulullah, wallahi demi Allah, wahai Rasulullah, Allah sedang Muhammad, kulla musibah ba'daka jalalun. Allah sedang Muhammad. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, semua musibah selepas Allah sedang Muhammad, engkau itu, Allah sedang Muhammad, wafatnya engkau itu lebih ringan daripada. Maksud dia macam ni, semua musibah ringan. Musibah berat tu kalau engkau wafat. Suami ku wafat tu ringan, isteri ku anak ku wafat tu ringan. Kalau engkau wafat tu berat. Kata kullu musibah ba'daka jalalun. Semua musibah, Allah SWT, apa dia panggil? Semua musibah selain wafatmu semuanya ringan. Itu maksud dia tu. Jalun ringan maksud dia. Allah SWT. Tapi kalau engkau wafat tu musibah paling besar dalam hidup aku. Anak ku wafat tak apa, suami ku wafat tak apa. Walaupun suami tu yang bagi nafkah pada dia. Walaupun anak tu yang dia sayang, tak apa. Janji kau jangan wafat, Rasulullah. Betul dia menangis, ingatkan anak dia, suami dia. Dia berdoa pada anak suami dia. Yang penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dapat mencintai Nabi. Banyak selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah rabbil alamin. Kalau tak boleh jadi Nabi Muhammad, biar aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kata, ya Khalil Ibrahim, engkau nabi dan juga engkau ada umat. Dia juga nabi, dia ada umat. Oh, tak dapat kali kedua minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, izinkan aku, namaku disebut oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.